Hai, Assalamualaikum. Apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Baru-baru ni ada yang request dengan saya untuk ceritakan tentang Pedro Rodriguez Filho. Katanya dia adalah salah seorang pembunuh bersiri yang paling popular dekat Mexico. Bahkan dia dah bunuh dekat 100 orang manusia atau mungkin lebih daripada tu. Dan mungkin sekarang ni dia dah pun popular seluruh dunia sebab sebenarnya dia ni masih lagi hidup dan bebas sekarang ni. Mesti ada antara korang yang tertanya-tanya, macam mana tu? Kan dia dah bunuh lebih daripada 100 orang. Macam mana dia boleh bebas? Kalau nak tahu kisah dia, stay tune dan jom kita mula. Sebelum tonton video ni, saya nak tanya korang dah dapatkan ke produk It's Me Mi Sekudap? So untuk produk It's Me Mi Sekudap ni, diorang ada 3 kudap-kudapan. Jadi diorang ada dry vegetable, dry fruit dan juga salted egg fish skin. So untuk salted egg fish skin ni harganya RM15 dan lagi 2 produk diorang ni harganya RM13 sahaja. Jadi untuk dapatkan produk ni senang je. Korang pergi ke ruang description dekat bawah. Saya dah tinggalkan link Shopee dekat bawah. Korang klik je dekat situ. So jangan lupa untuk dapatkan produk It's Me Mi Sekudap sambil-sambil layan cerita ni. Dap Mi Sekudap. Dap. Okey, mula-mula kita kenal dulu siapa Pedro ni. Saya tak akan baca nama panjang ni tau sebab memang susah sangat nak sebut. Jadi kita akan panggil dia dengan nama Pedro je lah, nama pendek dia kan. Nama penuh dia adalah Pedro Rodriguez Filho dan dia lahir pada 17 Julai 1954. Yang mana sekarang ni dia dah berumur 67 tahun. Dan dia juga dikenali sebagai Pedrinho Matador ataupun Killer PT. Epicnya, Pedro ni adalah seorang pembunuh bersiri yang hanya akan bunuh penjenayah sahaja. Dan menurut dia, orang tu memang patut pun dihabiskan. Pedro ni dilahirkan di sebuah ladang di Santa Rita do Sapuqui, yang mana tempat tu berada di selatan Minas Gerais. Katanya memang masa dia lahir tu, dia terlahir dengan bahagian tempurung kepalanya ni retak. Sebab masa dia dalam kandungan maknya tu, maknya ni ada bergaduh dengan ayah dia. Dah tu ayahnya ni pula jenis lelaki yang panas baharan. Kalau setiap kali gaduh dengan maknya ni, memang selalu kaki, tangan memang akan melekat lah dekat badan maknya ni. Jadi dalam duk bertengkar, duk bergaduh tadi, ditendangnya bini dia sampaikan efeknya tu jatuh kepada anak dalam kandungan tu, iaitu si Pedro ni lah. Jadi masa kecil pun dia memang banyak habiskan masa untuk menjalani rawatan. Jadi daripada gambaran kasarnya ni, kita dah boleh nampak dah yang kehidupan dia membesar dalam keadaan yang kurang baik. Jadi sifat kasar tu sendiri dah jadi sebahagian daripada hidup dia. Sampaikan dia rasa yang kejahatan tu sebenarnya sesuatu yang seronok. Dah tu dia mula set fikiran dia yang kejahatan ni hanya boleh diselesaikan dengan kekerasan. Dan sebenarnya corak pemikiran macam tu dia pupuk daripada kecil lagi. Sampaikan pada satu tahap, perasaan tu dah tak boleh nak dibendung dah. Tak boleh nak dikawal dah. Dan masa itulah dia mula membunuh. Dah tu dia cakap, memang daripada kecil lagi dia memang ada rasa macam dorongan untuk membunuh orang. Pernah sekali masa umur dia 13 tahun, dia pergi bergaduh dengan sepupu dia, dengan abang sepupu dia tahu, yang lagi tua daripada dia. Masa tu dia bergaduh dekat ladang tebu. Dah tu dia pergi tolak sepupu dia tu jatuh ke dalam ladang tebu tu. Katanya pergaduhan tu hampir-hampir membunuh sepupu dia. Masa dia berumur 14 tahun pula, dia pergi bunuh timbalan Datuk Bandar Santa Rita. Dan sebenarnya itu adalah pembunuhan pertama yang dia pernah buat. Mungkin yang pernah direkodkan. Jadi kenapa dia pergi bunuh orang besar, maksudnya orang VVIP lah kan? Sebab sebenarnya ayah dia ni bekerja sebagai pengawal keselamatan dekat salah sebuah sekolah yang ada dekat bandar tu. Dan masa tu ayahnya ni dituduh telah mencuri makanan dekat dapur sekolah. Tapi walaupun ayah dia ni menidakkan benda tu, orang dah dakwa dia, engkau yang curi kan sebenarnya. Lepas tu cakap, tak bukan aku. Tapi tetap juga dia yang harus bertanggungjawab. Jadi masa tu dia kena buang kerja. So sebagai anak yang berhati kental, si Pedro ni memang tak puas hati lah. Jadi demi menegakkan keadilan untuk ayah dia, dia pergi tembak Datuk Bandar tu. Dan sebenarnya senapang yang dia guna tu adalah senapang atuk dia. Tak lama lepas tu barulah dia dapat tahu yang sebenarnya kawan kepada ayah dia yang bekerja sebagai pak guard dekat sekolah tu juga, yang rupa-rupanya orang yang dah mencuri makanan dekat kantin tu adalah kawan sekerja ayah dia.
Kiranya Pak Gad dekat sekolah tu jugalah. Dah lepas dah tahu siapa pencuri yang sebenar tu, dia pergi bunuh juga Pak Gad tu. Lepas dah tembak mati orang tadi, dia pun melarikan diri. Dan dia bersembunyi dekat Mogi das Cruzes, Greater Sao Paulo, untuk mengelakkan diri dia daripada ditangkap. Dah sampai sana, dia dapat tahu ada seorang pengedar dadah ni. Dan sebenarnya pengedar dadah ni selalu je cari pasal dengan dia. Terlalu ganggu hidup dia lah. Dan tak lama lepas tu, pengedar dadah tadi pun mati juga dekat tangan dia. Dan masa tu juga sebenarnya dia dah mula jadi perompak. Dan kalau sekali kita dengar merompak orang ni mestilah jahat kan. Kes dia ni, dia hanya pergi merompak sarang-sarang dadah sahaja. Lepas dia dah rompak sarang dadah tadi, dia akan bunuh pengedar dadah tu. So macam mana tu? Nak dikira baik ke jahat? Mungkin sebab tu jugalah dia ni lebih dikenali sebagai seorang penjenayah yang membantras jenayah. Dan tak lama lepas tu dia mula berjumpa dengan kekasih hati dia, iaitu Maria Aparecida Olympia. Dan mereka mula tinggal bersama. Masa tu lah dia rasa macam bahagialah kan, macam ada kat rumah, macam ada family sendiri. Tapi masa tu dia orang belum kahwin tau. Tambah-tambah lagi, time tu sebenarnya Maria ni dah mengandungkan anak dia. Tapi dalam masa yang sama juga, reputasi dia ni, iaitu sebagai pembantras, pengedar dadah, dah mula tersebar dah. Banyak geng-geng penjahat, geng-geng pengedar dadah ni yang dah mula kenal dengan dia. Dan bagi mereka, bagi geng-geng tu, apa yang Pedro ni buat, iaitu membantras pengedaran dadah ataupun membunuh pengedar-pengedar dadah tu, adalah sesuatu yang memalukan. Jatuhlah reputasi dia orang kan. Ahli geng dia orang ni dibunuh oleh Pedro macam tu. Jadi geng-geng pengedar dadah tadi pun buat plan dia orang. Kau nampak hebat sangat kan? Dah tak boleh nak serang si Pedro ni, dia aim lah teman wanita Pedro, si Maria ni. Dan masa tu ahli geng tadi pergi tangkap si Maria, seksa Maria dan juga pergi bunuh Maria. Dan memang masa tu sebenarnya Maria dan juga kandungan dia tak dapat nak diselamatkan. Jadi si Pedro tadi dah tahu dah orang semua macam cari dia, dan dia sendiri dah dapat khabar yang Maria ni dah diperlakukan macam tu. Takkanlah dia nak duduk diam je lepas tu tunggu orang semua datang untuk serang dia kan? Tak. Dia pun buat keputusan untuk melarikan diri daripada tempat tu. Bila dia pun manusia biasa kan, bukannya ada superpower pun yang nak tahan badan dekat situ, pukul lah macam gitu kan. Ingatkan Iron Man ke? Badan besi. Okey dah, larilah dia. Padahal masa tu baru je dia nak rasa bibit-bibit kebahagiaan. Lepas si Maria tu mati, dia ni jadi macam detektif tau. Ala-ala detektif Conan macam tu lah. Siap buat penyiasatan secara terperinci siapa yang dah terlibat dalam pembunuhan Maria tu. Sama ada orang tu terlibat secara langsung ataupun tak langsung. Habis dia pergi cari. Jadi dalam masa tu, dalam masa penyiasatan dia tu, Pedro ni dia tubuhkan satu kumpulan dia sendiri. Dan dia orang ada perniagaan dia orang sendiri lah. Dalam masa yang sama, ada satu petunjuk je yang cakap orang ni terlibat. Dia terus pergi cari orang tu, dia siksa dan juga bunuh. Dan masa tu memang ramailah ahli anggota kumpulan geng-geng penjahat tu semua yang dia syak terlibat je dalam kematian Maria tadi, memang akan jadi mangsa dia. Memang akan mati lah. Dah tu Pedro tadi bawa 4 orang ahli geng dia pergi sebuah perkahwinan, yang mana dia tahu ketua kumpulan yang dah bunuh kekasih dia tu akan ada dekat majlis perkahwinan tu. Kiranya dia pergi serang majlis perkahwinan orang lah. Dan dalam serangan tu sebenarnya ada 7 orang yang mati dan 16 lagi orang yang cedera. Sebenarnya masa tu umur dia belum lagi cecah 18 tahun tau. Jadi kalau kita, dia tu masih lagi di bawah umur. Lepas dah siap balas dendam dekat Maria tu, dia pergi pula jumpa dengan ayah dia dekat dalam penjara. Pergi melawat lah. Tapi sebenarnya bukan melawat saja tau. Sebenarnya masa tu dia memang dah plan dah. Dia nak pergi ke penjara untuk melawat ayah dia dan bunuh ayah dia dekat sana. Kenapa sampai dia nekat untuk bunuh ayah dia dekat dalam penjara? Sebab ayah dia ni dah bunuh mak dia. Dan dia rasa itu adalah sesuatu perkara yang memalukan. Sebab yelah, dia ni penjahat yang membantras penjahat yang lain. Tapi ayah dia sendiri membuat kejahatan tu. Dan apa yang jadi masa tu, sebenarnya ayah dia ni dah bergaduh dengan mak dia. Biasalah, memang dia orang tu, laki bini memang selalu gaduh. Dan satu hari tu tak tahulah macam mana tiba-tiba pula ada parang dekat tepi. Dah tu ayahnya ni ambil parang tu dan tak maknya 21 kali. Dah sampai je dekat penjara tadi, dah jumpa dengan ayah dia. Masa itulah dia buat satu tindakan yang sangat kejam yang bagi kita macam tak berperi kemanusiaan langsung. Sebab dia balas balik apa
apa yang ayah dia dah buat pada mak dia. Ayah dia tetap mak dia dengan menggunakan parang 21 kali kan. Dia pula pergi tikam ayahnya tu sebanyak 21 kali. Lebih satu. Kan dah menang kat situ. Tak cukup dengan tu, dia pergi belah dada ayah dia ni, lepas tu dia robek dan dia pergi ambil hati ayahnya. Dah tu dia pergi makan hati ayahnya. Katanya dia gigit, lepas tu dia kunyah-kunyah, lepas tu dia ludah. Tak adalah dia makan tu macam gigit, lepas tu kunyah-kunyah telan, tak. Tapi ceritanya dia pergi makan hati ayah dia. Tak habis fikirlah saya. Macam dia nak rasa hati ayah dia tu macam mana kan. Kan kita selalu dengar orang cakap, busuk betul lah hati kau macam tu kan. Engkau ni tak ada hati perut, betul lah. Betul perut. Engkau ni tak ada hati perut lah macam gitu kan. Mungkin dekat sana pun ada pepatah dia jugalah. Sampaikan dia bertindak macam tu. Mungkin dia pun nak rasa hati orang jahat ni rasa macam mana macam tu kan. Okey, pada 24 Mei 1973, untuk pertama kalinya Pedro ni kena tangkap. Dan masa dia kena tangkap tu, dia naiklah kereta polis kan. Dalam masa yang sama, sebenarnya ada seorang lagi penjenayah yang duduk dekat sebelah dia. Dah tu, polis yang bawa dia tu berhentikan kereta, lepas tu pergilah ke boot belakang untuk buka. Tak tahulah dia nak ambil apa masa tu kan. Dan lepas polis tu pergi ke bahagian seat belakang tu untuk buka pintu dan bawa keluar tahanan tadi kan. Masa tu, polis ni nampak yang salah seorang tahanan tu dah meninggal dah. Dah tengok keadaan macam gitu tadi, polis tu tanyalah, engkau buat apa ni? Dan masa tu dia cakap, saya bunuh dia sebab dia perogol. Jadi mana-mana penjenayah yang menurut dia patut dihabiskan, memang akan jadi mangsa dia. Masa dia kat dalam penjara tu pun, dia tetap juga dengan prinsip dia untuk menegakkan keadilan. Dia kan pembunuh kepada pembunuh. Dia hanya membunuh orang yang melakukan kejahatan. Jadi memang sesuai sangatlah dia dimasukkan ke dalam penjara tu. Sebab penjara tu sendiri adalah lubuk kepada orang-orang yang jahat. Macam orang kata sudah mengantuk, disorongkan bantal. Jadi masa dia dalam penjara tu, masa dia dalam tahanan tu, memang boleh buka satu bab baru tau. Sebab masa tu dia mula buat satu siri pembunuhan yang baru. Masa dalam penjara tu je, dia dah bunuh sekurang-kurangnya 47 tahanan. Dan sebilangan besar banduan yang dah jadi mangsa dia tu adalah terlibat dalam kes pembunuhan. Yang mana si Pedro ni percaya yang orang-orang ni semua memang layak dibunuh. Jadi untuk kes dia ni je, kes bunuh dia ni, pada mulanya Pedro ni dijatuhkan hukuman penjara selama 128 tahun. Tapi kalau ikutkan, kalau mahkamah tu kira semua kejahatan dia, hukuman penjara dia sebenarnya adalah lebih daripada 400 tahun. Tapi menurut undang-undang Brazil, hukuman penjara yang maksimum untuk rakyat dia hanyalah 30 tahun. Jadi memang dia tak akan dihukum lebih daripada tu. Walaupun kejahatan dia tu sampai 400 tahun sebenarnya. Dia kena beringkuk dalam penjara. Okey, dalam penjara tu pun sebenarnya dia ada girlfriend juga. Kalau korang tanya saya macam mana dia orang boleh cari girlfriend dalam penjara tu, saya pun tertanya-tanya juga. Girlfriend dia ni dipenjarakan selama 12 tahun disebabkan mencuri. Dan mereka hanya berhubung melalui surat sahaja. Jadi lepas teman wanitanya ni dapat keluar daripada penjara, dah dibebaskan, dia adalah juga pergi melawat si Pedro ni. Kata teman wanita Pedro ni, Pedro masa tu tengah bertahan hidup dengan kehidupan yang kasar dekat dalam penjara. Sebab katanya memang jarang ada tahanan yang boleh tahan dalam penjara selama tu. Dia bagi tahu yang si Pedro ni macam agak terpaksa lah untuk membunuh dan juga mencederakan rakan tahanan yang lain sebab untuk bertahan hidup dalam penjara tu. Katanya ada satu hari tu, Pedro ni dia kena serang dengan 5 tahanan yang lain. Dan dalam pergaduhan tu, dia dah bunuh 3 daripada tahanan tu. 2 lagi tahanan yang serang dia melarikan diri. Tak puas hati, dia pergi kejarnya 2 orang tu. Orang kata kill or to be killed kan. Yelah, proses survival, kalau tak kau yang mati, akulah yang mati. Sebenarnya ada jugalah yang dia sendiri yang buat hal. Ada satu hari tu, ada kawan satu sel dia ni tidur. Dan tidurnya tu macam berdengkur kuat sangat. So masa tu dia naik angin, dia pergi bunuhnya kawan satu sel tu. Dah tu ada juga yang dia pergi bunuh tahanan dengan sebab-sebab yang tak masuk akal. Contoh, dia bunuh orang tu, orang tanya dia, kenapa kau bunuh dia ni? Lepas tu dia cakap, sebab aku tak suka muka dia. Suka-suka dia je nak judge orang kan. Tengok muka orang tu hodoh sikit, pergi bunuh. Orang kata sakit mata memandang, dah bunuh. Macam tu. Dia punya nekat untuk bunuh orang tu sampaikan dia buat tatu tau. Dia buat tatu dekat lengan kiri dia dengan kata-kata I kill for pleasure. Saya membunuh
untuk keseronokan. Tapi katanya baru-baru ni dia tutup tatu tu dengan tatu yang lain. Walaupun dia ni terkenal dengan pembunuh bersiri, tapi sebenarnya dia memang sangat popular dekat Brazil. Siap ada yang minta untuk bergambar lagi dengan dia. Dan adalah seorang penganalisa psikologi, dia bagi pendapat tentang Pedro ni. Dia cakap Pedro ni adalah seorang psikopat yang sempurna. Dalam satu temu bual, Pedro ni ditanya, apa yang bestnya kalau kau dapat bunuh seorang pembunuh? Lepas tu, dia jawab dengan tenang tau. Dia cakap, bila dapat bunuh penjenayah ni, dia rasa macam excited dan juga gembira. Macam dengan membunuh penjenayah tu, dia dapat rasa keseronokan dan kebahagiaan dalam hidup dia. Dia juga cakap yang metod yang paling dia suka untuk membunuh orang ni adalah dengan menggunakan pisau. Dengan tikam mangsa dia menggunakan pisau. Ada juga pakar psikologi yang lain cakap yang Pedro ni sebenarnya lebih kepada sosiopat, bukannya psikopat. Jadi motivasi terbesar dalam hidup dia adalah penegasan diri yang ganas. Maksudnya ambil tindakan di atas setiap keganasan dengan menggunakan keganasan. Jadi mereka mendiagnosis Pedro ni sebagai watak paranoid dan juga antisosial. Lepas dia dah terima hukuman penjara dia tadi pun, sempat lagi tahu dia pergi buat 4 pembunuhan yang lain. Dan akhirnya lepas 34 tahun dalam penjara, pada 24 April 2007 dia dibebaskan. Tadi kata maksimum 30 tahun penjara kan untuk rakyat Brazil. Tapi sebab dia ada buat kesalahan yang lain masa dia dalam tahanan tu, macam membunuh 4 orang tu, lepas tu adalah kesalahan-kesalahan yang lain. So, hukuman penjara dia ni ditambahkan lagi sebanyak 4 tahun. Jadi 34 tahun lah semuanya. Lepas dah keluar daripada penjara tu, dia berpindah ke Fortaleza di Ceará. Tapi pada 15 September 2011, media tempatan melaporkan yang Pedro ni sekali lagi ditangkap dekat rumah dia. Yang mana masa tu dia bekerja sebagai seorang pengasuh di Balneário Camboriú dekat pantai Santa Catarina. Masa tu dia ditangkap kira-kira jam 11 pagi di rumah dia oleh pegawai polis bahagian siasatan jenayah. Dia cakap, saya menerima maklumat daripada orang yang tak dikenali yang mengatakan bahawa Pedrino Matador ada bersembunyi dekat tempat tu. Jadi maklumat ni dia orang ambil untuk mengesahkan lokasi sebenar tempat Pedro ni berada. Soalannya, kenapa Pedro ni ditangkap balik sedangkan segala hukuman kejahatan dia dah settle dah hari tu? Sebenarnya masa tu dia pergi ambil bahagian dalam 6 rusuhan dan juga dia didakwa dengan rampasan kebebasan. Maksudnya dia paksa orang lain untuk percaya apa yang dia percaya. Dan kalau orang lain tu tak setuju, dia akan buat kekerasan fizikal. So mungkin masa tu adalah rusuhan apa-apa yang melibatkan negara diorang kan. Jadi untuk kes ni sebenarnya dia dah didakwa dan dipenjarakan selama 8 tahun. Dan pada 2018 dia sekali lagi dibebaskan dan sekarang ni dia dah buka saluran YouTube dia sendiri. Katanya sekarang ni dia ada lebih kurang 156,000 subscriber dan memang bermilion-milion view. Sebenarnya idea untuk dia buka YouTube channel ni adalah datang daripada kawan dia. Yang mana kawan dia ni sendiri adalah seorang YouTuber. So konten yang dia buat biasanya adalah berdasarkan jenayah, komen kepada jenayah yang jadi. Dalam masa yang sama, dia macam menasihatkan orang ramai lah supaya tak terlibat dalam dunia jenayah. Lepas tu dia cakap macam ni, jenayah ni kita tak boleh nak buat main-main. Ramai orang yang masuk ke dalam dunia jenayah sebab dia nampak daun dan juga ranting yang segar. Maksudnya dia nampak boleh dapat banyak uang, lepas tu dapat terkenal, macam tu lah. Tapi katanya, diorang ni tak nampak akar di sebalik semua ni. Akar yang dimasukkan dekat sini adalah penjara dan juga kematian. Katanya jenayah ni macam setan. Dia bagi kita tangan kanan dan dia akan ambil sesuatu daripada kita dengan menggunakan tangan kiri. Katanya ramai antara orang muda, anak-anak muda yang masuk ke dalam dunia jenayah ni dan diorang buat keputusan untuk keluar daripada situ. Sebab dunia jenayah ni macam terlalu kotor kan. Tapi katanya once dah masuk, bila dah terjerumus ke situ, dah terlambat dah untuk keluar. Mungkin maksud yang tersiratnya dekat sini, bila satu benda tu dah jadi, memang benda tu kita tak akan boleh ubah dah. Kita dah tak boleh nak putar masa balik. Dah tu dia ceritalah juga, lepas dia dah keluar daripada penjara tu, dia sebenarnya macam takut orang kenal dengan dia. Yelah, sebab dia kan pembunuh bersiri. Sampaikan bila dia jumpa orang je, dia terpaksa melarikan diri dan juga menyorok. Dan ada jugalah yang datang kat dia, lepas tu tanya, aku ada kenal kau ke? Kau macam familiar lah, macam tu kan. Lepas tu dia cakap, tak.
kau tak kenal aku, kau salah orang ni. Dah tu dia terus lari daripada situ. Dan sebenarnya ada yang tanya masa wawancara tu lah. Dia orang tanya, adakah engkau telah membunuh lebih daripada 100 orang? Dan dia tak jawab soalan tu. Orang kata kalau diam tu tandanya setuju. Kau ingat masa Minang. Jadi ramai pihak yang percaya dia memang dah bunuh orang lebih daripada 100 orang. Dan katanya sekarang ni dia tak nak orang kenal dia sebagai seorang pembunuh. Tapi dia nak orang kenal dia dengan nama Mr. Pedro. Maksudnya panggil nama Pedro lah, bukannya panggil nama Pedrijo Matador tadi, gelaran untuk pembunuh dia tu. Dan dia cakap dia nak habiskan sisa-sisa hidup dia ni dengan kehidupan yang tenang. Yelah, sebab dia pun dah berumur 67 tahun kan. So itulah kisah seorang pembunuh bersiri yang mempertahankan keadilan. Maksudnya pembunuh bersiri yang membunuh pembunuh ataupun penjahat yang lain. Dan sebenarnya banyak sangat movie-movie dan juga drama dekat negara luar yang ambil kisah dia ni untuk dijadikan cerita. Dan kalau korang tengok gambar dia ni, memang tak nampak macam umur 67 tahun pun. Jadi guys, betul lah nasihat dia tu kan, jenayah membawa padah. Apa yang kita tanam, itulah yang kita akan petik, itulah yang akan kita rasa. So, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Maaf kalau ada yang kekurangan daripada saya. Dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitivity setengah hingga video. Kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.